Tatkala badai ancaman COVID-19 kian reda, saya Nurul Hazani dunia binti sedang Muhammad menghadapi Adnan era bersama pasca rakan saya COVID-19 yang Norsyana dalam Aira tempoh binti masa Rionis singkat dan Nurul telah Husna memberikan binti impak yang Jufridin. besar kepada Kumpulan kami pelbagai ingin sektor di berkongsi negara atau kita, berbincang bukan sahaja mengenai dari segi topik peningkatan yang kadar berkait pengangguran rapat dan dengan ketidaktentuan konteks kita ekonomi sebagai dunia, seorang pendidik, malah iaitu sektor-sektor lain pendidikan juga norma turut baharu. merasai Kita tempias akan pergi pandemik kepada yang slide di luar seterusnya, dugaan iaitu tersebut. pendahulu. Dengan sektor Assalamualaikum pendidikan tidak warahmatullahi terkecuali. wabarakatuh. Saya Dari Nurul Hazani perspektif binti pendidikan, Muhammad Adnan ketika bersama para rakan guru saya dan pelajar Norsyana sedang Aira binti melakukan Rionis dan adaptasi Nurul Husna terhadap binti pembelajaran Jufridin. dalam talian, Kumpulan kami banyak ingin nama berkongsi baharu yang atau perlu berbincang diberikan perhatian mengenai khusus. topik yang Normal berkait ini rapat secara dengan tidak konteks langsung kita sebagai akan seorang pendidik, memberikan iaitu impak pendidikan kepada norma baharu. pelbagai Kita ataupun akan pelan pergi kepada slide strategi seterusnya, setiap iaitu institusi pendahulu. pengajian, di Assalamualaikum samping warahmatullahi mengubah wabarakatuh. pacuan hala Saya tuju yang Nurul sedia Hazani ada, binti Muhammad malah Adnan tidak bersama mustahil rakan juga saya Norsyana landscape Aira binti sistem Rionis dan pendidikan Nurul ini Husna binti terutamanya Jufridin. dari aspek Kumpulan pengajaran kami ingin dan berkongsi pembelajaran atau yang berbincang mengenai yang topik sedang yang dilaksanakan berkait pada waktu rapat ini dengan akan konteks terus kita kekal sebagai bersama seorang arus pendidik, perubahan iaitu pendidikan norma semasa baharu. untuk Okey, tempoh waktu kita yang akan pergi panjang. kepada slide seterusnya, iaitu pendahulu. Kaedah penyampaian guru kepada pelajar telah berubah Saya Nurul Hazani 360 binti darjah Muhammad pada Adnan abad bersama ini. rakan saya Sebelum Norsyana ini, Aira binti istilah Rionis yang dan popular Nurul Husna digunakan binti adalah Jufridin. pembelajaran dan Kumpulan kami pemudahcaraan ingin oleh berkongsi guru kepada atau pelajar. berbincang mengenai Dengan topik peranan guru yang berkait sebagai rapat dengan pemudahcaraan konteks kita kepada sebagai pembelajaran seorang pendidik, oleh iaitu murid di dalam pendidikan kelas norma baharu. atau di luar Okey, kelas. kita akan Selain pergi itu kepada juga slide ia seterusnya, dikenali iaitu sebagai pendahulu. pengajaran dan pembelajaran di Assalamualaikum rumah, warahmatullahi iaitu wabarakatuh. PDPR, Saya Nurul dengan Hazani menggunakan binti Muhammad platform Adnan Google Meet, bersama Google rakan Classroom, saya Norsyana Webex Aira dan binti sebagainya. Rionis dan Nurul Husna binti Jufridin. Selain Kumpulan itu kami juga, ingin berkongsi perubahan atau struktur dan berbincang penyampaian mengenai kurikulum topik program yang akademi berkait akan rapat berlaku dengan lebih konteks rancak kita sebagai semasa seorang dan pendidik, selepas iaitu pandemik pendidikan COVID-19. norma baharu. Walaupun Okey, kebanyakan kita akan pergi kaedah kepada yang slide dijalankan seterusnya, sekarang iaitu pendahulu. adalah bersifat sementara, namun kesan perubahan ini dijangka akan berterusan. Bersama rakan Okey, saya kita Norsyana akan Aira pergi binti kepada Rionis slide dan Nurul seterusnya, Husna iaitu binti Jufridin. isu semasa Kumpulan kami ingin perubahan berkongsi atau berbincang pendidikan norma mengenai baharu. Tatkala badai ancaman COVID-19 kian reda, dunia sedang menghadapi era pasca COVID-19 yang dalam tempoh masa singkat telah memberikan impak yang besar kepada pelbagai sektor di negara kita, bukan sahaja dari segi peningkatan kadar pengangguran dan ketidaktentuan ekonomi dunia, malah sektor-sektor lain juga turut merasai tempias pandemik yang di luar dugaan tersebut, dengan sektor pendidikan tidak terkecuali. Dari perspektif pendidikan, ketika para guru dan pelajar sedang melakukan adaptasi terhadap pembelajaran dalam talian, banyak nama baharu yang perlu diberikan perhatian khusus. Normal ini secara tidak langsung akan memberikan impak kepada pelbagai ataupun pelan strategi setiap institusi pengajian, di samping mengubah pacuan hala tuju yang sedia ada, malah tidak mustahil juga landscape sistem pendidikan ini terutamanya dari aspek pengajaran dan pembelajaran yang sedang dilaksanakan pada waktu ini akan terus kekal bersama arus perubahan semasa untuk tempoh waktu yang panjang. Kaedah penyampaian guru kepada pelajar telah berubah 360 darjah pada abad ini. Sebelum ini, istilah yang popular digunakan adalah pembelajaran dan pemudahcaraan oleh guru kepada pelajar, dengan peranan guru sebagai pemudahcaraan kepada pembelajaran oleh murid di dalam kelas atau di luar kelas. Selain itu juga, ia dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR, dengan menggunakan platform Google Meet, Google Classroom, Webex dan sebagainya. Selain itu juga, perubahan struktur dan penyampaian kurikulum program akademi akan berlaku dengan lebih rancak semasa dan selepas pandemik COVID-19. Walaupun
Kebanyakan kaedah yang dijalankan sekarang adalah bersifat sementara. Namun, kesan perubahan ini dijangka akan berterusan. Okey, kita akan pergi kepada slide seterusnya, iaitu isu semasa perubahan pendidikan norma baharu. Hari ini, gelombang ketiga pandemik COVID-19 telah menyerang kembali. Krisis ini bukan sahaja memberikan kesan yang buruk terhadap keadaan ekonomi negara, malah turut menyebabkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di semua institusi seperti sekolah, kolej dan universiti terganggu dan tertangguh. Namun, para pelajar juga telah dicutikan. Pengajaran dan pemudahsyaraan iaitu PDPC kembali dipraktikkan secara menyeluruh untuk semua pelajar sekolah, kolej dan universiti. Bagi mengelakkan pelajar-pelajar ketinggalan dalam pelajaran, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPN telah mengeluarkan arahan agar sesi PDP hendaklah dilaksanakan secara dalam talian. Namun, Kementerian Pengajian Tinggi iaitu KPT turut mengambil langkah yang sama dengan mengumumkan semua aktiviti PDP hendaklah dilaksanakan secara dalam talian serta melarang sama sekali aktiviti PDP secara bersemuka kecuali kepada kes yang tertentu. Mahu atau tidak, para pendidik perlu menyusun strategi untuk terus menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baharu yang memerlukan proses PDPC yang dilaksanakan secara dalam talian. Inilah cabaran baharu buat para pendidik untuk terus istiqamah mendidik anak bangsa agar berjaya pada masa hadapan. Dan akhir sekali, kesimpulannya, kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dunia pendidikan norma baharu ini adalah sesuatu yang boleh ditentukan dan dihasilkan sendiri oleh guru secara fleksibel dan inovasi. Oleh itu, guru hendaklah bijak merancang dan mencipta dalam pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat menguasai kemahiran secara optimum. Okey, saya serahkan perbentangan ini atau perkongsian ini kepada sahabat saya seterusnya. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan norma baru ini telah menyebabkan berlakunya pembelajaran secara dalam talian ataupun secara maya, di mana ini merupakan perubahan baru yang berlaku terhadap guru dan juga pelajar. Jadi di sini saya ingin berkongsikan sedikit sebanyak mengenai implikasi terhadap pendidikan norma baru ataupun pembelajaran secara dalam talian ini terhadap mereka. Adakah implikasi ini dapat memberikan pengaruh positif ataupun sebaliknya? Antara kelebihan pembelajaran dalam talian ini adalah yang pertama, dapat mengurangkan kos dan masa. Pelajar tidak perlu berulang alik ke institusi ataupun sekolah kerana guru dan pelajar hanya berkomunikasi dalam talian iaitu dengan adanya penggunaan internet sahaja. Seterusnya, kos penggunaan bahan juga dapat dikurangkan dengan adanya kemudahan internet di mana pelajar hanya perlu memuat naik nota ataupun bahan pengajaran yang disediakan oleh guru pada bilik-bilik masa sahaja dengan kadar yang segera. Seterusnya, kelebihan pembelajaran secara dalam talian ini adalah guru dan pelajar dapat memperkasakan kemahiran ICT mereka. Guru berusaha sedaya upaya mempelbagaikan kaedah pembelajaran supaya menjadi kreatif dan menarik minat pelajar menggunakan kemahiran teknologi seperti adanya penambahan latihan ataupun kuis online yang menyeronokkan seperti Quizizz ataupun Kahoot. Pelajar juga dapat mengasah bakat mereka dalam kemahiran ICT dalam membuat tugasan atau pembentangan berkumpulan dengan menggunakan pelbagai aplikasi dalam talian. Yang terakhir, guru dan pelajar dapat bergerak maju seiring dengan kecanggihan revolusi 4.0. Selain daripada itu, pembelajaran secara maya ini juga melibatkan ibu bapa secara aktif, di mana memerlukan kawalan yang baik dan kerjasama daripada pihak ibu bapa demi memastikan anak-anak mengikuti kelas secara berterusan sepanjang sesi pembelajaran.
Hal ini menunjukkan usaha ibu bapa yang berusaha keras dalam membantu guru-guru memantau disiplin anak-anak semasa dalam kelas ataupun setelah selesai sesi pembelajaran. Hal ini juga menunjukkan ibu bapa yang sangat bertanggungjawab dalam memantau anak mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Namun begitu, kami tidak menafikan bahawa terdapat juga beberapa kelemahan dalam sistem pembelajaran dalam talian ini. Yang pertamanya adalah sukar mengawal disiplin pelajar. Okey, di sini berlakunya kurang kawalan dalam kalangan pelajar kerana guru tidak dapat mengetahui sama ada pelajar mengikuti pembelajaran hingga ke akhir waktu atau sekadar mengisi kehadiran pada permulaan sesi kelas. Seterusnya, segolongan pelajar mengambil kesempatan menyalahgunakan internet untuk kegunaan luar daripada pembelajaran seperti bermain online game dan aplikasi yang kurang berfaedah. Seterusnya, gangguan teknikal dan keperluan gadget juga menjadi kekangan antara pelajar dalam meneruskan sistem pembelajaran dalam online ini, di mana sistem pembelajaran secara maya memerlukan akses internet yang baik untuk pengendalian kelas dalam talian. Kebolehcapaian internet ini bantu para guru untuk menyediakan kaedah penyampaian dan medium kelas yang bersesuaian dengan pelajar bagi memastikan kelas dapat berjalan dengan baik. Seterusnya, masalah liputan internet yang lemah atau terhad di sesetengah kawasan juga menyebabkan proses kelas terganggu kerana terdapat sebilangan pelajar yang menetap di luar bandar dan tiada akses internet yang bagus. Keperluan gadget juga adalah salah satu perkara yang menjadi permasalahan terutamanya di kalangan pelajar. Hal ini disebabkan ibu bapa atau keluarga yang tidak mampu menyediakan gadget yang cukup untuk kesemua anak-anak mereka. Seterusnya mengenai pengurusan emosi. Arahan penutupan sekolah kerana mematuhi SOP pada PKP pada peringkat permulaannya seolah-olah nikmat bagi pelajar kerana tidak perlu ke sekolah lagi. Namun begitu, semakin lama lanjutan penutupan sekolah ini menyebabkan emosi pelajar terganggu. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak dapat berkomunikasi dengan guru dan rakan dalam masa yang lama. Mereka seakan-akan belajar sendiri dan sukar menguasai sesuatu pembelajaran kerana tidak dapat bersemuka dengan guru seperti berada di dalam bilik darjah. Suasana di rumah yang tidak kondusif juga memberikan pengaruh yang tidak selesa, terutamanya kepada pelajar yang tidak mempunyai ruang khas untuk belajar di rumah atau berkongsi dengan adik-beradik yang juga mempunyai kelas yang sama pada waktu yang serentak. Larangan aktiviti kokurikulum juga merupakan salah satu perkara yang mengganggu emosi pelajar kerana tidak boleh melakukan sebarang aktiviti sukan, permainan seperti dahulu lagi. Seperti mana yang kita tahu, salah satu objektif daripada aktiviti kokurikulum adalah untuk memastikan pelajar sentiasa cerdas dan terbuka minda. Yang terakhir adalah kesukaran pemilihan platform yang bersesuaian dengan situasi pelajar. Guru-guru perlu mengenal pasti sama ada semua pelajar boleh mengakses internet dan platform yang digunakan seperti di Google Meet ataupun Webex. Jika pelajar tidak dapat dicapai melalui platform tersebut, guru mestilah menghubungi mereka dengan menggunakan aplikasi yang lebih mudah dicapai seperti WhatsApp ataupun Telegram. Jika masih mempunyai kekangan dalam komunikasi tersebut, cara yang terakhir adalah mengepus nota atau tugasan di rumah pelajar supaya mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Saya akan menerangkan langkah yang perlu diambil dalam memastikan pendidikan norma baru berjalan dengan lancar. Pelajar perlu bijak mengubah rutin dengan membuat perancangan yang awal daripada susunan jadual pelajaran dengan efisien, mengadakan ulang kaji bersama rakan-rakan walaupun secara dalam talian. Ini dapat membantu dari segi idea yang dilontarkan oleh beberapa pihak berbanding belajar sendiri. Selain itu, pelajar perlu saling bantu-membantu rakan yang menghadapi kesusahan oleh kerana pelajar datang dari beberapa latar belakang yang berbeza. Seperti ada pelajar yang berkemampuan, ada pelajar yang tidak berkemampuan. Selain daripada pelajar, ibu bapa perlu memberi sokongan dengan menyediakan tempat yang kondusif kepada anak-anak di rumah sewaktu mereka menjalani pembelajaran atas talian. Di samping itu,
Ibu bapa juga perlu bersiap sedia dan memahami situasi pembelajaran anak-anak pada norma baru ini. Ibu bapa tidak perlu mengganggu anak-anak sewaktu pembelajaran atas talian sedang berlangsung dengan menyuruh mereka membuat kerja rumah seperti menjaga adik-adik, memasak dan membersih rumah. Ibu bapa perlu menganggap anak-anak berada di sekolah bukannya di rumah. Guru memainkan peranan yang penting pada saat yang genting ini. Guru melaksanakan PDP di rumah hendaklah memperbagaikan kaedah penyampaian PDP mengikut kreativiti masing-masing berdasarkan kesesuaian setempat. Kaedah pembelajaran dan pelaksanaan PDP perlulah bersesuaian dengan kesediaan murid pada situasi semasa seperti pembelajaran dalam talian, TV pendidikan, radio atau media sosial bagi murid yang bersedia untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dalam mengambil kira capaian internet pemilikan serta keupayaan penggunaan alat peranti dan kesediaan murid untuk melaksanakan PDP secara dalam talian, guru boleh mengambil satu inisiatif dengan memberi latihan buku teks, buku kerja atau disediakan sendiri oleh guru bagi murid yang tidak mempunyai akses internet. Guru juga boleh menggunakan kaedah serahan bahan PDP di sekolah. Bahan tersebut dimasukkan dalam kotak serahan yang diletakkan di pondok keselamatan untuk penyerahan dan pengambilan bahan oleh guru dan ibu bapa penjaga mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mereka memberi inisiatif pada pelajar dalam menempuhi pendidikan norma baru ini. Antaranya, Belanjawan 2021 ada menyatakan mereka akan meningkatkan akses internet jalur lebar untuk keperluan PDPR oleh kerana pencapaian internet dan menyukarkan guru dan pelajar melaksanakan PDPR. Di samping itu, walaupun sudah tidak memegang lagi jawatan kerajaan, YB Syed Saddiq merangkap ahli Parlimen MUA terus komited dalam membantu rakyat. YB Syed Saddiq meneruskan program Satu Keluarga Satu Laptop untuk disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Bantuan Satu Keluarga Satu Laptop adalah satu inisiatif daripada YB yang peka dengan kepentingan laptop yang kini sangat diperlukan terutamanya oleh pelajar. Dan sehingga kini lebih 100 orang pelajar di Parlimen MUA telah pun menerima sumbangan laptop. Selain itu, beberapa NGO telah menyalurkan beberapa bantuan tenaga dan keperluan seperti mengadakan kelas tambahan secara percuma kepada pelajar yang terkesan, memberi bantuan dari segi peralatan elektronik, laptop, tablet dan sebagainya. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia agar setanding dengan negara-negara luar dalam menempuhi situasi yang mencabar ini. Dalam pada itu, pendidikan norma baharu ini kita dapat melihat perubahan yang begitu ketara dalam sistem pembelajaran di mana PDP dalam talian sebagai platform utama dalam sistem pendidikan bagi merangsang peningkatan kemahiran teknologi maklumat dalam kalangan pelajar dan guru. Penekanan andragogi dan pedagogi membuka ruang baharu kepada pelajar di sekolah dan IPT di mana pada hari ini penggunaan kemudahan teknologi yang canggih membantu dalam mengembangkan ilmu menjadi lebih baik.